Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada subuh ni kita akan teruskan kuliah tafsir surah An-Nisa. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan ayat yang pertama. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 2 sehingga nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita simak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya dengan harta kamu, kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa besar. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam surah An-Nisa ni, sebagaimana saya sampaikan pada kuliah yang lepas, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang hak-hak manusia. Maka tidak pelik Allah Ta'ala mengawali surah An-Nisa ni dengan seruan Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kerana memang dalam surah An-Nisa ni Allah Ta'ala banyak berbicara tentang hak-hak manusia. Maka pada ayat 2 ni Allah Ta'ala berbicara tentang hak anak yatim yang mesti ditunaikan oleh orang yang menjaganya. Ya, apa kata Allah? Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Apakah maksud ayat ni? Harta anak yatim diserahkan kepada mereka? Tidak. Maksud yatama dekat sini bukanlah bermakna ketika mana mereka masih yatim. Ya, yatim itu secara bahasa maksudnya yang meninggal ayahnya. Tetapi Nabi mengatakan dalam hadis, ya, seseorang dikatakan yatim hanya sampai ia bermimpi, maksudnya sampailah ia dewasa. Maka orang yang sudah dewasa, sudah akil balik, walaupun ayah dia telah meninggal, tidak dikatakan sebagai yatim, ya. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, maksudnya apabila mereka sudah akil baligh. Ya, maksudnya apabila mereka sudah akil baligh. Kerana kalau mereka masih dalam keadaan yatim, belum baligh, maka tidak boleh diserahkan harta kepada mereka walaupun itu harta mereka. Kenapa? Kerana mereka belum pandai menguruskan harta. Tetapi kalau mereka sudah dewasa, ya, apatah lagi nampak sudah cerdik, pandai menggunakan harta, maka yang menjaga, yang membela anak yatim ni mesti serahkan harta anak yatim itu sepenuhnya kepada dia, kerana dia sudah akil balik. Ayat ni sebagaimana dikatakan para ulama tafsir kita, ada asbabun nuzulnya, ya, ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ialah dahulu ada seorang anak yatim, ya, ayahnya meninggal, kemudian dia dibela ataupun dijaga oleh kira macam bapa saudara dia lah, daripada Bani Ghatafan nama dia. Kemudian apabila
yatim ni tadi telah pun dewasa, so dia pun mintalah harta dia kepada orang yang jaga dia ni, yang sebenarnya yang jaga ni adalah bapa saudara dia. Tetapi bapa saudara ni tak beri. Singkat cerita, maka dia pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang membela dia dulu semasa yatim tidak mahu menyerahkan hartanya kepada dia padahal dia sudah akil balik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima wahyu daripada Allah, iaitulah ayat 2 surah An-Nisa ni. Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah akil balik harta mereka. Ya, nanti pada ayat 6 itu ada perintah daripada Allah Taala, wabtalul yatama. Perlu diselidik, ya. Ini tidak bererti bahawa apabila sudah akil balik terus diserahkan, tak. Ya. Perlu ditengok dulu, dah cerdik, dah pandai belum menguruskan harta. Ya, sekarang ni kan kalau dewasa mungkin dalam umur 15 tahun pun dewasa dah. Dalam ukuran syariat, dah dewasa dalam ukuran syariat. Tetapi apakah dia sudah cerdik menguruskan harta umur 15 tahun, 16 tahun? Saya ingat belum. So tidak boleh serta-merta terus diserahkan, ya. Tetapi andai kata dia sudah berumur 20 lebih dan kita nampak dia pandai dah menguruskan harta, cerdik dah menguruskan harta, ya, apatah lagi ketika itu dia memerlukan harta tersebut, maka mesti diserahkan. Ini menjadi satu peringatan, ya, kepada sesiapa sahaja yang jaga anak yatim, di bawah dia anak yatim, ya. Mungkin sekarang ni tradisi kita berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau misalkan seorang ayah meninggal, maka biasanya ia dijaga oleh bapa saudara dia ataupun keluarga daripada ayah dia. Sekarang ni kadang-kadang ibu yang jaga, ya. Dan banyak berlaku ketika mana suami meninggal, ya, harta tidak dibahagikan, sehingga kan tak jelas mana harta isteri, mana harta pusaka untuk anak-anak yang ditinggal sebagai yatim, ya. Kemudian harta ini dinikmati sendiri oleh ibu tanpa dibahagikan kepada anak, ya. Sedangkan dekat situ sebenarnya ada harta anak yatim. So dalam perkara ini kita perlu untuk berhati-hati, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, ya, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, ya, ataupun jangan kamu tukar gantikan yang buruk dengan yang baik. Maksudnya jangan tukar harta anak yatim yang baik itu dengan harta kita yang buruk. Dia tetap serahkan harta kepada anak yatim, tetapi sebenarnya dia telah pun tukar. Zaman dahulu disebut dalam satu riwayat pernah berlaku, ada seseorang dia menjaga anak yatim. Bila anak yatim ni dah dewasa, so dia pun nak serahkan harta anak yatim ni. Kebetulan harta anak yatim ni adalah seekor kambing yang gemuk dan sihat, dan ia mempunyai seekor kambing yang kurus. Lalu dia tukar, dia bagi kepada anak yatim yang telah dewasa ni kambing dia yang kurus tu, dia ambil harta anak yatim tu kambing yang gemuk tadi. Maka pada ayat ini Allah mengatakan wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, ya, wala ta'khudhu al-jayyid min amwalihim, jangan ambil harta mereka yang baik itu, wa taj'alu makanahu ar-radi' min amwalikum, kemudian kamu tukar, kamu ganti dengan harta kamu yang buruk. Itu pun tak boleh, ya, itu pun tidak boleh. Kemudian Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum, ya, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ya. Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan cara kamu campurkan harta mereka dengan harta kamu, ya, kemudian kamu pun memakan harta anak yatim itu. Maka kita kena berhati-hati, jangan campur adukkan antara harta kita dengan harta anak yatim, sehingga akan nanti kita termakan harta anak yatim tersebut. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya perbuatan memakan harta anak yatim itu merupakan dosa yang amat besar, ya. Maka daripada ayat 2 surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala memperingatkan kita min akli malil yatim, daripada memakan harta anak yatim.
Diperintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim itu kepada dia supaya kita tak makan. Dilarang kita daripada menukarnya dengan harta kita yang buruk supaya kita tidak makan. Dilarang kita daripada mencampur adukkan harta kita dengan harta anak yatim supaya kita tidak memakannya. Kenapa? Innahu minal kabair. Ya, kerana memakan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim, itu adalah satu perbuatan dosa yang amat besar. Ya, Masya Allah, syariat Islam ni syariat yang sangat mulia. Kenapa? Apabila Islam datang, Islam menjamin hak-hak mereka yang dipandang lemah. Anak yatim ni adalah orang yang dipandang lemah kerana mereka telah pun kehilangan ayah. Pada zaman jahiliah mereka tidak mendapat apa-apa, ya, tidak mendapat apa-apa harta pusaka daripada ayah mereka. Tetapi apabila Islam datang, mereka mendapat harta pusaka, ya. Anak-anak yatim ni mendapat harta pusaka, dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada sesiapa sahaja yang menjaga anak yatim supaya apabila anak yatim ni telah pun dewasa, menyerahkan harta mereka sepenuhnya kepada mereka dan jangan ambil sedikit pun daripada harta tersebut. Inilah betapa mulianya Islam. Maka dikatakan fi dhillil Islam la khauf ala huquqik. Kalau kita berada di bawah naungan syariat Islam ni, tak perlu kita risau tentang hak-hak kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala perintahkan untuk menunaikan hak setiap orang. Wa in kunta dha'ifan, walaupun engkau seorang yang lemah. Yatim tu lemah, tetapi Allah Ta'ala perintahkan, hei kamu yang menjaga anak yatim, kamu serahkan harta milik dia kepada dia dan jangan makan sedikit pun. Kalau kamu makan sedikit pun, kamu akan mendapatkan dosa yang amat besar. Ya. Baik, daripada ayat ni kita belajar, ya, bahawa kita digalakkan, diperintahkan untuk membahagiakan anak yatim. Ya. Kita dilarang daripada menahan harta mereka, dilarang daripada menukar harta mereka yang baik dengan yang buruk, dilarang kita daripada memakan harta mereka. Ini kerana perbuatan-perbuatan tersebut adalah kezaliman kepada mereka yang dapat mendukacitakan mereka. So kalau kita dilarang daripada melakukan itu, artinya kita diperintahkan untuk membahagiakan anak yatim, untuk menyenangkan hati mereka. Jangan zalimi mereka, jangan ambil hak mereka. Sepatutnya yang kita lakukan ialah kita beri harta kita kepada mereka. Ya, maka banyak ayat Allah Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita supaya memberikan harta kita kepada anak-anak yatim. Ya, misalnya dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bahawa salah satu amalan yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara memberikan harta yang kita cintai kepada anak yatim. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menjaga, yang membahagiakan anak yatim, hakadzaini fil jannah, seperti ini di dalam syurga. Nabi isyaratkan dengan dua jari Nabi SAW. Maknanya apa? Orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim, yang membahagiakan hati mereka, tidak mengambil hak-hak anak yatim tersebut, tidak menzaliminya, maka insya-Allah amalan itu dapat membawa dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar masuk syurga, tetapi yang mendapat kedudukan yang tinggi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan daripada sini kita belajar, ya, wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan kamu tukar harta yang baik itu dengan memberikan yang buruk. Maka daripada sini kita ambil pengajaran supaya kita sentiasa menjaga kehalalan apa yang kita makan. Ya, supaya kita menjaga kehalalan harta benda yang kita miliki. Ada satu ungkapan yang
sangat menarik yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang diriwayatkan daripada Abi Salih. Apa kata beliau? La ta'jal birrizqil haram qabla an ya'tiyaka ar-rizqul halal alladhi quddira lak. Janganlah tergesa-gesa mengambil rezeki yang haram sebelum datang kepadamu rezeki yang halal yang telah pun ditakdirkan bagimu. Sebenarnya pasal rezeki telah pun ditakdirkan Allah, telah pun ditetapkan oleh Allah, telah pun dijamin oleh Allah Ta'ala. So, oleh kerana itu, jangan terburu-buru, tergesa-gesa nak dapatkan rezeki sampai-sampai mengambil hak orang lain, ya, mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala hanya kerana tergesa-gesa untuk mendapatkan rezeki, padahal rezeki kita telah pun ditakdirkan Allah. Maka perlu kita sabar, tunggu sampai masa yang telah tepat, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita harta yang telah pun ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita masih berkenaan tentang anak yatim, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat ni, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ya. Jika kamu merasa tidak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim perempuan dalam hal berkahwin ni maksudnya, maka nikahilah wanita-wanita yang lain. Baik, ayat ni disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, mempunyai asbabun nuzul. Dahulu ada seorang lelaki dan di bawah dia ada anak yatim perempuan yang boleh dia kahwin. Kemudian harta anak yatim perempuan ni pun dia yang pegang semua. Lepas tu dia hendak mengahwini anak perempuan yatim tadi, ya. Anak yatim perempuan tu dia nak kahwini. Supaya apa? Supaya harta itu pun tidak pergi kepada orang lain. Tetapi dia tidak mahu memberikan mahar ataupun mas kahwin yang sama dengan wanita-wanita yang bukan yatim. Sebab yatim dia pandang rendah, so dia tak mahu memberikan sebagaimana mahar orang pada umumnya. Maka oleh kerana itulah Allah Ta'ala turunkan ayat ni, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu bimbang, kalau kamu ragu tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim dalam hal memberi mahar, maka kamu kahwini sahaja wanita-wanita yang lain. Masya Allah, ini satu
satu gerakan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Islam. Kenapa macam tu? Sebelum Islam, anak yatim ni memang mereka kahwini dengan sesuka hati dia. Dia tak bagi mahar pun, atau dia bagi sikit saja suka hati dia. Kenapa? Dipandang rendah kerana tak ada ayahnya. Tetapi apabila Islam datang, wanita dengan status yatim dengan wanita yang bukan yatim sama sahaja dalam perkahwinan. Tak boleh dibezakan. Jangan sampai ada orang nak berkahwin sebab ayah perempuan tu dah tak ada, oh dia bagi suka hati dia, tak boleh. Ya. Maka melalui ayat ni, ausallahu ta'ala bil ihsan ila du'afah minan nisa'i wal yatama. Allah Ta'ala wasiatkan kepada kita supaya sentiasa berbuat baik kepada golongan-golongan lemah, iaitulah wanita dan anak-anak yatim, ya. Bi an takuna al muamalah ma'ahum bainal adli wal fadl, supaya kita berinteraksi dengan mereka dengan cara yang adil, ya, dengan cara yang adil. Baik, Allah Ta'ala sebut, kalau kamu takut tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim perempuan dalam hal berkahwin, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa, ya, maka berkahwinlah kamu dengan sesiapa yang kamu berkenan dengan perempuan-perempuan lain. Jangan kahwini mereka, kamu kahwini sahaja wanita-wanita yang lain, ya. Dekat sini Allah Ta'ala perintahkan fankihu, maka berkahwinlah. Maka berdasarkan ayat ni Allah Ta'ala perintahkan atau disyariatkan kita untuk berkahwin. Malah dalam hadis Nabi SAW disebut, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berkahwin itu adalah sunnahku, kata Nabi. Sesiapa yang tidak mahu dengan sunnahku, maka ia bukanlah bahagian daripada umatku. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kamu yang sudah ada kemampuan untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka hendaklah berkahwin. Diperintahkan fankihu, maka berkahwinlah kamu. Siapa yang dikahwini, ma taba lakum minan nisa, ya, berkahwinlah kamu dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain selain yatim tadi. Sebab dengan anak yatim kamu tak dapat berlaku adil memberikan mahar, so kamu kahwini sahaja wanita-wanita yang lain, ma taba lakum minan nisa, iaitulah perempuan yang kamu berkenan. Jadi ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan kepada kita dalam hal berkahwin, ya, khasnya kepada lelaki dalam memilih perempuan, dia mesti memilih perempuan yang dia berkenan, ya, yang dia berkenan. Tidak boleh dia dikahwinkan dengan perempuan yang tidak berkenan dengan dia. Itulah sebabnya dalam Islam ada syariat nazar, nama dia. Nazar ni memandang ataupun melihat, ini dilakukan sebelum berkahwin, ya, an-nazru qabla nikah. Perlu ada nazar, memandang, melihat saat sebelum berkahwin. Hatta misalkan wanita ni dia biasa pakai niqab, ketika itu dia kena buka. Kenapa? Calon suami dia kena tengok berkenan ke dia ataupun tidak. Oh, kenapa mesti macam tu? Alasannya ialah kerana lelaki apabila ia mengahwini wanita yang dia suka, yang berkenan hati dia, itu lebih baik untuk kehidupan rumah tangga mereka, berbanding dia berkahwin dengan wanita yang sebenarnya hati dia pun tidak berkenan. Maka dikhawatiri nanti kehidupan rumah tangga mereka tidak baik untuk masa hadapan, ya. Dan daripada sini juga kita belajar, ya, bahawa pilihan terbaik dalam menentukan berkenan atau tidak ialah agama, ya. Tidak dinafikan kecantikan perlu dipandang, ya, tidak dinafikan kecantikan perlu dipandang, yang berkenan. Cantik ni kan relatif dia bagi orang. Dia ada orang yang suka dengan mungkin
bentuknya macam ni, ada mungkin orang dia suka dengan warna kulit begini, ada yang suka dengan bentuk mata, hidung dan lain-lain sebagainya. Masing-masing orang dia punya keinginan yang berbeza-beza, ya. Tetapi daripada itu semua yang menjadi pertimbangan utama ialah mesti agama. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba', wanita dikahwini sebab 4, ya. Lima liha, kerana harta, wali hasabiha, ya, kerana nasab dia, wali jamaliha, kerana kecantikan dia, wali diniha, dan kerana agama dia. Tetapi Nabi mengatakan fadhfar bidzati din taribat yadak, ya, pilihlah yang ada agama, utamakan agama, ya, utamakan agama. Cantik perlu, melihat keturunan juga perlu, ya, harta juga perlu, boleh dilihat. Namun yang mengatasi itu semua adalah agama, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa, maka kamu kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu berkenan dengannya. Jadi mesti berkenan, kalau tak berkenan jangan, ya. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat tentang poligami, ya. 2 kata Allah, 3 dan 4. Jadi ayat ni menjelaskan kepada kita, ya, bahawa memang dalam Islam ada disyariatkan poligami. Boleh berpoligami. Apakah hukumnya sunnah? Setengah ada orang mengatakan hukum berpoligami itu sunnah, dia kata. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahawa poligami bukan sunnah, tetapi ia hanya mubah saja, sesuatu yang harus. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah menyebutkan malah poligami ini lebih tepat dilakukan hanya dalam keadaan darurat sahaja. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memang perlu syariat poligami. Misalkan seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut ternyata mandul, tidak dapat memberi anak kepada dia, sedangkan fitrah orang menginginkan anak, maka daripada bercerai, maka pilihan untuk berkahwin berpoligami adalah satu pilihan yang baik, ya. Ataupun misalnya ada kadang-kadang keadaan biologi lelaki dengan wanita itu berbeza. Ada masanya wanita dia sudah tidak berminat lagi dengan seksual, sedangkan lelaki masih lagi. Maka ada hadir syariat poligami, itu pun sesuatu yang baik untuk dipilih, ya. Jadi berdasarkan ayat ni syariat poligami dalam Islam ada dan kita tak perlu perdebatkan, ya. Namun demikian, ini tidak serta-merta sampai di situ sahaja. Allah Ta'ala mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, jika kamu ragu, jika kamu khawatir, alla ta'dilu, bahawa kamu tidak dapat berbuat adil, fawahidatan, cukup satu. Ini satu peringatan daripada Allah. Berkahwin 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, tapi ingat, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu ragu, khawatir. Kata para ulama, kalau misalkan seseorang hendak berpoligami, kemudian dia tengok diri dia ataupun masih ada rasa ragu dalam hati dia, tak boleh buat. Tak boleh buat. Ada sahaja keraguan dalam hati untuk melakukan poligami itu, tak boleh buat. Fawahidatan, cukup satu, ya, cukup satu sahaja. Maka syarat dalam poligami itu, dibolehkannya poligami, ialah mesti adil, ya, mesti adil. Kenapa? Kerana kalau tidak adil, maka ada yang dizalimi, ya, dan kita dilarang daripada melakukan kezaliman, ya. Jadi ilat dia kenapa dilarang ataupun dihadkan satu, kalau ada keraguan, supaya kita tidak berlaku zalim.
kerana kita tidak boleh menzalimi pasangan kita, tak boleh menzalimi isteri. Ya, ini peringatan juga bagi kita yang mungkin tidak poligami, ya. Walaupun kita tidak poligami, tetapi kalau menzalimi isteri itu adalah satu dosa yang amat besar. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, jika kamu ragu tidak dapat berlaku adil maka cukup satu. Ya, kerana kalau seseorang tidak berlaku adil, dia menzalimi yang lain. Andai kata dia punya isteri, dia tidak adil kepada salah satu, ya, maka artinya ia telah pun menzaliminya. Kalau dia punya 3, punya 4, itu menzaliminya, ya. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah agama yang mengatur poligami. Jadi jangan sampai ada orang menuduh Islam ni agama yang membolehkan poligami, dikonotasikan dengan buruk, ya, seolah-olah Islam ni membebaskan seks begitu sahaja oleh seorang lelaki kepada sampai 4 wanita. Kita perlu tahu bahawa tidak ada satu agama yang menghadkan poligami melainkan Islam. Hanya Islam, ya. Kebetulan saya banyak membahas tentang poligami kerana itu satu perbahasan di tesis PhD saya, ya. Ada satu kitab yang ditulis para ulama kita bahawa tidak ada satu agama yang mengingkari syariat poligami. Maka kalau kita melihat sejarah zaman dahulu, mereka poligami lebih teruk daripada poligami yang ada dalam Islam. Malah ada yang sampai berkahwin, punya isteri puluhan, ratusan. Malah dikatakan dalam sejarah ada yang sampai ribuan. Sampai ribuan. Konon dikatakan raja-raja Cina zaman-zaman dahulu, mereka boleh punya isteri sampai ribu-ribu. Ya. Islam tak, dihadkan 4. Maka dahulu ada seorang sahabat yang bernama Ghailan. Ketika mana dia hendak masuk Islam, dia punya isteri 10 orang. Maka Nabi berkata kepada dia, amsik arba'an, kamu pilihlah 4, yang lain tu kamu ceraikan. Kenapa? Maksimum hanya 4 sahaja. Andai kata seseorang tu hebat sangat pun, dia pandai mungkin, dia kaya mungkin, pandai berlaku adil, maksimum dia hanya akan mampu berlaku adil kepada 4 sahaja. Itu pun susah nak cari. 2 saja dah tak adil, ya, maka sangat diperintahkan untuk berlaku adil. Malah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Nabi SAW mengancam tentang orang-orang yang tidak berlaku adil sedangkan ia berpoligami. Nabi mengatakan, man kanat lahum ra'atani, siapa-siapa yang punya 2 isteri, dia ada 2 isteri, famala ila ihdahuma, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satu daripada keduanya, ya, maksudnya dia tidak berlaku adil, ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, maka nanti dia akan datang pada hari kiamat bahu dia ni sengit sebelah. Allah nak tunjukkan bahawa dia tidak berlaku adil semasa hidup dekat dunia kepada isteri-isteri dia. Maka bagi sesiapa yang berpoligami itu kena berhati-hati. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ya. Bahkan ramai para ulama kita mengatakan sebenarnya yang paling ideal untuk kita tu, yang paling sesuai untuk kita tu adalah 1. Namun ada kadang-kadang keadaan-keadaan tertentu yang kita perlukan adanya syariat poligami, seperti alasan-alasan yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili tadi, misalkan isteri mandul ataupun isteri sudah tidak minat lagi dengan hubungan seksual, ya, ataupun misalkan jumlah perempuan yang terlalu ramai, ya. Ini sesuatu fakta yang memang betul-betul ada, ya. Sekarang ni di dunia ni pun ada negeri-negeri tertentu yang mana jumlah wanita dekat situ jauh lebih ramai berbanding lelaki. So, ada syariat poligami, ini salah satu solusi. Namun, tetap syarat adil perlu untuk diterapkan. Adil ni pun kata para ulama kita ialah adil dalam hal yang zahir. Kenapa? Dalam surah An-Nisa ayat 129 nanti,
Allah Ta'ala ada sebut. Apa kata Allah Ta'ala? وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Kata Allah Ta'ala, kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Ya. Apakah ayat ini menafikan syarat adil yang ada pada ayat 3 surah An-Nisa ni? Kata para ulama, bukan menafikan. Tetapi apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 129 ni, bahawa kita tidak akan mampu berlaku adil kepada isteri-isteri walaupun ingin sangat untuk melakukannya, itu dalam hal perasaan. Dalam hal perasaan tidak akan mungkin mampu berlaku adil. Pasti akan ada kecenderungan kepada salah satunya. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan fala tamilu kullal mail, ya. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi. Jangan sampai. Perasaan itu mesti ada lebih cenderung sayang kepada salah satunya. Mungkin kepada yang lebih muda lah, kan. Itu tak ada masalah. Kerana memang itu di luar kuasa kita, perkara hati di luar kuasa kita. Tetapi Allah ingatkan, jangan sampai itu membuat kamu cenderung kepada salah satunya. Sibuk di rumah yang tu sahaja, jarang balik ke rumah yang tua. Wang bagi lebih banyak situ, yang ni bagi kurang, ni bagi perhatian, yang ni tidak. Berhati-hati. Kita ingat masih sedang beribadat, rupa-rupanya hari-hari kita sedang membuat dosa. Ya? Perlu, ini berbicara tentang hak isteri, hak pasangan hidup, yang mesti ditunaikan dengan secara adil. Rasulullah SAW sendiri, kita tahu baginda alaihi salatu wassalam berpoligami. Tetapi baginda alaihi salatu wassalam masih ada kerisauan tentang keadilan baginda. Ya, andai kata kita ditanya, apakah Rasulullah adil? Pasti kita menjawab, adil Rasulullah. Tetapi baginda alaihi salatu wassalam masih ada menyimpan rasa kekhawatiran tentang keadilan baginda alaihi salatu wassalam terhadap isteri-isteri. Itu Nabi SAW. Maka disebut dalam hadis, Nabi SAW sentiasa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Ini bagi yang ada poligami tu, boleh amalkan doa ni lah, ya. Apa doa Nabi SAW? Allahumma hadha qasmi fima amliku fala tu'akhidni fima la amliku. Allahumma hadha qasmi fima amliku wa la tu'akhidni fima la amliku. Yang bermaksud, ya Allah, inilah pembahagian yang aku mampu. Maksudnya pembahagian masa, waktu, harta dan lain sebagainya kepada isteri-isteri. Inilah yang aku mampu, ya Allah. Maka janganlah seksa aku terhadap sesuatu yang aku tak mampu. Daripada doa Nabi SAW ni dapat kita faham bahawa baginda sendiri masih menyimpan ada sedikit kerisauan tentang keadilan terhadap isteri-isteri baginda alaihi salatu wassalam. Walaupun kita percaya dan meyakini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pastilah adil terhadap isteri-isteri baginda alaihi salatu wassalam. Kerana memang Rasulullah adalah seorang yang maksum, ya, seorang yang maksum. Baik. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil atau ada keraguan, tidak mampu berlaku adil, tidak mampu menjalankan poligami itu, maka cukup satu sahaja. Ataupun boleh dengan hamba sahaya kamu. Ini zaman dulu, sekarang tak ada hamba sahaya dah. Zaman dulu kalau ada seseorang yang mempunyai hamba sahaya perempuan, dia boleh berhubungan dengannya, ya, boleh berhubungan dengannya. Dan itu sebenarnya salah satu cara Islam membebaskan hamba sahaya. Kerana apabila tuan dia menggauli hamba sahaya perempuan tadi, lahir anak, maka anak ini merdeka. Anak ini merdeka. Hamba sahaya yang tadi disebut dia sebagai ummul walad. Biasanya apabila lahir daripada dia anak yang merdeka, maka anak dia nanti yang akan memerdekakan dia, sehingga kan dia tidak menjadi hamba sahaya lagi, ya. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menyatakan zalika adna alla ta'ulu, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa
berkahwin cukup satu sahaja. Bagi mereka yang merasa tidak akan mampu berlaku adil kalau dia punya 2 isteri ataupun lebih, ya, itu dzalika adana alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah kamu supaya tidak melakukan kezaliman, ya. Kenapa cukup satu? Kalau kita ada keraguan daripada berlaku adil, kerana itu lebih kecil risiko dia, ya, daripada kita melakukan kezaliman. Kalau satu, kemungkinan berbuat zalim kepada isteri kita walaupun satu tu ada, tetapi itu kemungkinannya lebih kecil berbanding kita punya 2 isteri. Kalau punya 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri dan tidak mampu berlaku adil, maka sudah automatik kita berlaku zalim. Tetapi kalau kita punya 1 isteri, ya, ada kemungkinan kita tidak berlaku zalim kepadanya. Kenapa? Kerana memang kita tidak dituntut untuk berlaku adil. Kerana hanya satu. Ya, kerana hanya satu. Kalau 2 memerlukan kepada keadilan, 3 memerlukan kepada keadilan yang lebih, apatah lagi sampai 4 memerlukan keadilan yang lebih tinggi lagi, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin sekadar ni saja kuliah kita pada subuh ni, tafsir surah An-Nisa ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ni apabila kita renungkan sebenarnya ayat-ayat Allah Ta'ala ni, semangat utama dia ialah nak menjaga hak-hak orang-orang yang dipandang lemah seperti anak yatim dan kaum perempuan. Mereka tidak boleh dizalimi, ya, sama ada harta mereka jangan zalimi, dalam perkahwinan juga jangan zalimi mereka. Maka dalam kes poligami misalkan, kalau memang nak poligami, pastikan diri dulu, yakinkan diri dulu mampu untuk berlaku adil. Kalau ada sedikit keraguan pun, pending dulu, jangan lakukan dulu. Kenapa? Kerana nanti kita jatuh kepada kezaliman yang mendatangkan dosa kepada kita. Kita ingat kita dapat pahala, rupa-rupanya dosa yang kita tumpuk setiap-tiap hari kerana poligami yang tidak diasaskan kepada keadilan. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Moga-moga ayat-ayat Allah ni menjadi peringatan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.